Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat nah? Lama tak tengok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyyil karim وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah tuan-puan, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, masa dan peluang untuk mengadakan kuliah secara bersemuka setelah mana kita cuti agak panjang tuan-puan. Lebih kurang saya pun lupa dah. Tak silap bulan 2 kot. Dah lupa dah tuan-puan. Tajuk pun lupa dah. Ya? 13 bulan 3. Alright. Okey, Abang Zaki dia tulis. Bagus. Kita tak silap habis dah masuk malam ni ribal qardi, riba hutang. Kan? Ada riba hutang Jadi cepat sikit kalau kata apa nama ni yang ada yang tak baca tu tak apalah, kita langkau cepat sikit. Ribal hutan, sebelum tu tuan-puan ada kesimpulan tanbihun tu. Kita ambil tanbihun tu kesimpulan. Sebelum kita masuk riba hutan, malam ni insya-Allah kita tak masuk lagi riba hutan, besok riba hutan. Riba hutan yang agak penting tuan-puan. Besok dia antara topik yang penting sebab topik yang praktikal. Biasanya kita baca kitab riba ini, yang kita nak fokusnya adalah riba hutang. Sebab kebiasaan kita ni terlibat dengan riba hutang. Tetapi jangan kita tinggalkan riba dan jual beli, kerana dia walaupun tak secara keseluruhan kita terlibat, terkadang kita tak perasan kita tukar barang sama barang itu termasuk dalam riba. Cuma riba yang tak familiar dengan kita, yang dipanggil riba dalam jual beli, yang kita tak perasan kalau kita tak belajar bab riba jual beli. Baik, malam ni kita buat kesimpulan tuan-puan. Baik, tanbihun, bermula jalan yang mengelakkan daripada akad riba, jalan nak mengelakkan riba. Bagian menjual emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau gandum dengan gandum, atau beras dengan beras, padahal berlebih kurang bahawa tu berkhabar. Malam ni tuan-puan kita nak bincang solusi kepada akad riba dalam jual beli.
Kita nak mengelakkan daripada riba, apakah akal alternatif yang perlu kita guna? Biasanya tuan-puan, yang banyak yang kita terlibat ialah trade-in emas. Perak ni jarang lah, trade-in emas. Emas lama kita nak jual dengan emas baru. Orang perempuan biasanya dia lama pakai emas perhiasan, gelam dah lama, rantai dah lama, cincin dah lama, kemudian dia nak trade-in di kedai. Apa solusi kita nak mengelakkan daripada trade-in yang terlibat dengan transaksi riba? Baik, sebelum tu tuan-puan, sebelum kita bagi solusi, kita ulang balik sebagai ringkasan sahaja supaya kita nampak dia punya praktis riba tu bagaimana berlakunya. Riba dalam jual beli sebagaimana yang kita dah belajar panjang lebar tuan-puan, ada 3 sahaja. Riba dalam jual beli ada 3. Dia tidak ada 4 dan tidak ada 5. Jangan kita orang panggil apa nama ini, kalau orang gertak kita tuan-puan tak perlu goyah. Orang kata riba dalam jual beli bukan 3, lebih. Maknanya dia itu ada unsur penambahan. Mungkin dia mungkin mazhab lain. Kalau mazhab kita tidak ada 4 dan 5. Riba dalam jual beli hanya ada 3 sahaja. Dan riba dalam hutang ada 1. 1 campur 3, 4. Dalam mazhab Syafi'i tuan-puan ada 4 riba sahaja. Tidak ada 5, tiada 6. Kalau orang mengatakan bahawa engkau belajar tak habis lagi, riba bukan 4, cakap kat dia, dah engkau habis belajar ada berapa? Dia kata 6, suruh dia kemukakan 6 berapa. Kalau dia tak boleh kemukakan 6 tu riba apa? Makna dia kelentum. Kita apa boleh kalau cakap nak try cakap riba ada 5, cangkak angka je. Boleh. Hari ni berhati-hati tuan-puan. Belajar biar kemas dan kejap, jangan jadi paku longgar, kata Tuan Guru Jici Al-Qadahi. Kita belajar fiqh, jangan jadi paku longgar. Maksudnya bagi kemas betul-betul, orang ugut kita, orang getak kita tetap dengan fakta yang ada di dalam kitab. Sebab tu kena ada modul. Kitab mana yang kata 3, kitab mana yang kata 4. Kalau dia kata ada riba nama dia jahiliah, ini kita dah cam bahawa dia mencampur adukkan channel yang akan menyebabkan orang ataupun masyarakat di sekitar kita akan, orang panggil tuan-puan, huru hara pahamannya. Kerana masyarakat di Nusantara ini majoriti berpahaman ahli sunnah wal jamaah dan mazhabnya Asy-Syafi'i. Riba jahiliah bukan di dalam mazhab Syafi'i. Dia pergi cedok dalam mana-mana buku yang ada di dalam bukunya riba jahiliah, riba yang dalam mazhab lain. Maka dia claim dia iman Syafi'i, tapi menokok nambah benda yang iman Syafi'i tak tambah. Ini bahaya. Sebab tu kita kena betul-betul faham. Apa 3 tuan-puan? 3 ini yang pertamanya ialah ribal fadli. Yang keduanya ialah ribal yadi. Yang ketiganya ialah riban nasa'i. 3 sahaja. Riba hutang lain, besok kita akan bincang. Besok kita akan bincang bagaimana cara nak jual kereta, nak beli kereta, nak beli rumah yang tak terlibat dalam interest. Pertama tuan-puan, ribal fadli, ingat balik dia ada 2 formula. Dia ada 3 ataupun asasnya tuan-puan ada 2 formula ini melibatkan 3 riba. 2 formula asas sahaja. Pertamanya, ribal fadli ini riba yang ada, riba yang tidak mempunyai persamaan di antara barang penjual dan barang pembeli. Mudah tuan-puan nak ingat, kita dah beri dalam bentuk formula. Formula pertamanya ialah sama item dan juga sama jenis item. Sama item ribawi dan sama jenis item ribawi. Dia berisiko berlaku 3 riba. Kita guna formula mudah untuk kita ingat. Kita dah tahu riba ada 3 dan kita buat formula. 2 formula ini merangkumi 3 riba.
Dan satu lagi tuan-puan, saya selalu ingat supaya tidak confuse, riba ni tuan-puan, riba dalam jual beli mesti penjual dan pembeli sama item. Mesti sama item. Jangan satu ada item ribawi, sebelah pembeli tidak ada. Itu tidak menjadi riba. Tak perlu kita tengok syarat. Jadi riba dalam jual beli tuan-puan, dalam jual beli, dia pertamanya ialah formula pertamanya mesti sama item ribawi. Item ribawi ni dalam mazhab Syafi'i dia hanya ada 2 saja. Dalam mazhab lain ada 3. Ini pun keliru di kalangan kita tuan-puan. Sebab apa? Sebab biasanya kadang-kadang para asatizah yang balik daripada luar negara, dia guna trend budaya di luar negara, dia buat balik negara kita. Itu yang jadi dia mencampurkan ke semua 4 mazhab, menyebabkan orang kita akan jadi confused. Illah riba mazhab Syafi'i hanya ada 2. Maliki dan Hanafi ada 3. Apa dia 2? Yang pertamanya ialah emas perak, dan yang kedua ialah makanan. Makanan kita dah bahas panjang lebar, ada 3 unsur makanan. Makanan asasi, makanan tambahan, dan juga ubat-ubatan dan herba. 3 ini termasuk makanan ta'mun. Tukar ubat dengan ubat, tukar herba, suplemen dengan suplemen, tukar minuman sama minuman, makanan sama makanan. Itu berhati-hati, boleh terlibat dalam riba jual beli, bukan riba hutang. Sama item. Apa maksud item tuan-puan? Iaitu sama unsur riba, item riba, iaitu makanan sama makanan. Yang kedua, emas sama emas. Kalau perak sama perak, beras sama beras, gandum sama gandum, buah sama buah, bijirin sama bijirin. Itu dipanggil sama item. Yang kedua, dia panggil sama item dan sama jenis item. Item itu ada jenisnya. Kalau makanan ada jenisnya. Gandum jenis, beras jenis, barley jenis, buahan jenis. Maka kalaulah kita nak tukar sama item, sama jenis, perlu jaga 3 syarat. Kenapa? Kerana boleh berisiko 3 riba. Contoh, sama item, makanan dengan makanan. Penjual pun makanan, pembeli pun makanan. Yang kedua, jenis sama jenis. Dia nak kena sama. Barulah berlaku riba. Riba 3. Apa dia jenis makanan yang sama? Beras ataupun nasi dengan nasi. Gandum dengan gandum. Barley dengan barley. Tamar dengan tamar. Ya. Betul. Ini kita akan cek dari sudut jenis riba. Formula ini tuan-puan umum. Kemudian dia nak berlaku 3 riba. Macam mana berlaku riba al-fadli? Apa syarat dia? Apa syarat riba al-yadi? Mudah nak ingat tuan-puan. 3 riba ni satu je syarat dia. Satu-satu. Riba al-fadli satu syarat. Riba al-yadi satu syarat. Riba al-nasai satu syarat. Mudah untuk ingat. Mudah nak ingat, tapi payah nak faham. Sebab ingat mudah, faham tu payah. Ingat hafal okey lah, tapi belum tentu faham. Hafal betul riba al-fadli, riba al-yadi, riba al-nasai. Riba al-fadli apa? Tak tahu, tapi riba al-fadli yang aku ingatnya ialah gandum dengan gandum. Sebab dia tak faham, dia hafal sahaja. Okey tuan-puan, seulang sekali lagi. Sebab ini agak complicated sedikit riba al-fadli, riba al-yadi. Riba hutang dia mudah. Besok ni tuan-puan antara tajuk yang santai. Besok mudah. Mudah-mudah pun tak faham juga. Orang beli kata riba, orang beli tak riba, dia kata riba. Tu payah juga. Nanti kita tengok besok. Kita beli dah akad dah tidak ada unsur ribawi, tetapi ada lebihan. Kononnya dia kata itu interest juga. Dia duk faham interest. Pantan lebih sikit interest. Riba. Mana ada dalam bank sekarang di Malaysia ni dia kata yang tidak mengamalkan riba. Semua riba. Hatta bank Islam pun riba. Oh sedap sungguh dia berhujah. Mudah tuan-puan kalau nak jadi apa nama ni speaker macam tu. Nak menghukumkan semua jenis riba. Bermakna sesiapa di kalangan kita, hampir semua orang tidak terlibat dengan riba. Pakai serban dia besar, tapi makan riba. Naik kereta, naik riba. Naik motor, riba. Makan kedarah, riba. Sedap dihantar orang.
Kalau tanya dia, riba tu apa? Itu beli kereta interest. Itu ya, dia pandai interest je riba. Dia tak tahu praktisnya, syaratnya, maknanya, disiplin ilmu. Kemana hilangnya disiplin ilmu kita, wahai ustaz? Kesian jemaah duk abuh atas jemaah riba. Dia naik kereta juga cash. Tanya dia, ustaz beli cash tak? Apa tu? Kereta ustaz ada berapa puluh ribu, kereta saya 70 ribu. Beli cash? Tak beli cash. Lepas tu orang lain tolong beli. Tak, orang lain beli cash ke tak? Tak. Lepas tu dia kata orang lain beli, saya tak riba. Orang lagu tu pandai hujah. Dia kata orang lain yang terlibat riba, saya naik kereta dia beli. Jenis lagu ni tuan-tuan, orang dia suruh orang curi barang. Lepas tu Robin Hood, tukang curi barang, dia dapat barang. Dia makan barang yang dicuri, dia kata dia bukan pencuri, dia tak haram. Pandai nak mengelak diri. Lepas tu buh atas jemaah. Kesian jemaah. Dengan saya pun kena juga. Saya pun beli kereta tak cash. Yang tu yang duk sedap cakap tu, pasal kita pun kena juga. Tengok dulu makna riba tu apa dia. Bukan semua bank Islam, dia kata bank Islam pun mana ada riba, mana ada tak riba, riba juga. Apatah bank-bank lain. Jadi dia tak tahu asasnya. Formulanya tuan-tuan, apabila bank itu tidak melaksanakan akad muamalah, walaupun dia nama bank Islam, memang betul tidak akan jadi Islami. Tetapi kalau dia ada akad yang digunakan, akad muamalah untuk mengelakkan riba, maka dia tidak akan menjadi riba, walaupun harga dia berbeza. Kita akan bincang besok. Yang bimbang tuan-puan tu iklan awal, supaya tuan-puan besok tu berjumpa lagi. Surprise kan, tu iman kita kata surprise. Baik, dia ni complicated sikit tuan-puan. Riba jual beli dia agak sukar sedikit. Riba hutang lebih mudah. Kalaulah sama item, makanan dengan makanan, dia kena sama. Makanan sama makanan, okey sama. Yang kedua, step yang kedua, jenis sama tak? Sama. Apa dia jenis? Beras dengan beras, air dengan air. Kita tukar air kopi dengan air teh tarik, sama tak? Sama. Apa yang samanya? Item sama makanan, minuman termasuklah. Yang samanya apa? Air dengan air. Tu. Kalau tukar air ataupun tukar nasi goreng Pattaya dengan nasi goreng kampung, ataupun air kopi dengan air fresh orange, sama item dan sama jenis, maka tuan-tuan dia boleh berlaku 3 riba kalau kita tak jaga syarat. Yang pertama riba apa? Riba al-fadli. Nak berlaku riba al-fadli mudah. Satu syarat dia. Apa dia? Tidak berlaku persamaan timbangan ataupun kuantiti dan juga kualiti. Kalau tak sama timbangan, benda yang boleh ditimbang atau benda yang boleh disukar, mengikut timbangan dan sukatan apa dia? Sukatan yang digunakan pada zaman Nabi, bukan sukatan semasa, tidak. Ada kita buat, ada. Biasa kita tukar air dengan air, tukar nasi dengan nasi. Selalu kita dah sebut tuan-tuan contoh banyak kali. Kawan kita tak minum air teh tarik, kita minum air teh tarik, tersilap order, tak apalah kita tukar dua. Tukar itu jual beli. Kenapa? Kerana jual beli itu muqabalatun ataupun muawadah. Muawadah, tukar menukar. Muqabalah, tukar menukar. Tukar air dengan air. Seolah-olah kita kata aku jual air kopi dengan harga 1 gelas teh tarik. Itu lafaz yang sebenar. Tapi kita tak guna lafaz yang penuh. Kita kata tukar air aku dengan air engkau. Maknanya aku jual air aku dengan air engkau. Tidak dibenarkan oleh syarak. Ini termasuk termasuk makanan. Gitu juga nasi dengan nasi, beras dengan beras. Kalau nak tukar boleh, mesti syarat yang Nabi tetapkan, illa sawaan bisawain, yadan biyadin. Ni mesti Nabi menetapkan kalau nak tukar item yang sama dan juga jenis yang sama,
Nabi kata illa sawaan bisawain, melainkan kalau kamu nak tukar juga mesti sama. Apa dia sama? Sukatan. Tetapi air tidak boleh disamakan tuan-puan. Ini ingat, ada pengecualian pernah kita belajar. Kalau benda itu ada unsur diproses daripada api, dimasak. Nasi daripada beras, asalnya boleh tukar asalkan sama sukatan. Secupak dengan secupak, kilo tidak dibenarkan. Kenapa? Kerana kilo bukan timbangan pada zaman Nabi. Dia nak timbangan pada zaman Nabi. Ini kekal. Emas, ya, masih ditimbang sama dengan zaman Nabi. Dia panggil tuan-puan sukatan yang digunakan zaman pemerintahan kerajaan Islam di Madinah. Timbangan itu terpakai sampai bila-bila dalam bab apa? Di dalam bab zakat dan juga riba. Contoh tuan-puan, asal bijirin disukat pada zaman Nabi. Tiba-tiba kondisi ataupun suasana masyarakat berubah sehingga orang tidak lagi suka. Hari ni orang dah timbang menggunakan kilogram. Bermakna tuan-puan tidak diiktiraf sama kilogram. Tidak. Kenapa? Kerana mesti kembali kepada sukatan asal. Ada rahsia pada sukatan yang telah ditetapkan oleh Nabi dalam akta riba ataupun dalam bidan kuasa riba. Dulu tak ada akta, tak ada enactment. Kerana akta dan enactment itu digubal oleh kerajaan kita. Kalau undang-undang yang digubal di Dewan Negeri, kita panggil akta kan. Kalau digubal di Dewan Rakyat, kita panggil enactment. Tu refer baliklah, aku tersilap. Refer balik di dalam kita belajar dulu-dulu. Pengetahuan am. Baik. Jadi contoh yang kedua tuan-puan, riba yang kedua. Baik, settle. Riba pertama, kalau sama jenis dia boleh berlaku riba pertama. Apa dia? Kalau tak sama sukatan. Beras tak sama, kilo tidak dibenarkan. Kalau 10 kilo sama 10 kilo tak dibenarkan. Walaupun beras sama basmati nak tukar. 10 kg sama 10 kg, kualiti pun sama, tidak dibenarkan. Kenapa? Kerana kg. Kalau 10 gantan dengan 10 gantan, beras yang sama, kualiti yang sama, dibenarkan tukar. Itu dipanggil illa sawaan. Settle. Yang kedua, riba yang kedua dengan sebab apa tuan-puan? Nama dia adalah riba liyadi. Dengan sebab takhirul qabdi. Ini syarat dia. Takhirul qabdi, mendelay ataupun melambatkan serah menyerah di dalam majlis akad. Walaupun dia serah, tapi selepas daripada majlis akad, jadi riba. Riba apa? Ribal qardi. Di dalam sistem ekonomi kontemporari tuan-puan, dipanggil kewangan kontemporari, ada terma dia, modern. Dia panggil, terma tu dia panggil segera ataupun dia panggil loan ni. Loan itu dah menjadi terma dalam kewangan moden hari ni. Loan ni apa tuan-puan? Dia nak, loan ni dia nak segera hulur ataupun serah dalam majlis akad. Dalam bahasa lama dia panggil apa tuan-puan? Dia panggil jangan takhirkan barang ataupun harga dalam majlis akad. Tidak dibenarkan. Tukar emas dengan emas segera. Tukar perak dengan perak kena segera tukar dalam majlis akad. Walaupun sama timbangan. Tukar beras dengan beras kena segera dalam majlis akad. Tetapi kalaulah tidak ada item ribawi, tidak menjadi isu. Kita tukar emas, tukar duit dengan duit. Dan mazhab Syafi'i tak menjadi isu. Money changer tuan-puan, tukar RM dengan rupiah, RM dengan dolar. Walaupun tak segera dalam majlis akad, maka tidak menjadi isu dalam mazhab Syafi'i, qaul yang mu'tamad. Adapun dalam Maliki tak boleh. Kerana duit di dalam Maliki dan Hanafi termasuk item ribawi. Tuan-puan nak pergi di money changer, jangan delay. RM serah, dolar ambil. Kalau kita bertaklid kepada mazhab Hanafi dan Maliki. Dan juga kalau kita memilih qaul yang dhaif di dalam mazhab Imam Syafi'i, ada juga pengikut Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, pengikut-pengikut dia yang mengatakan bahawa duit termasuk item ribawi. Tetapi itu pendapat yang sangat lemah yang ditolak oleh sebahagian besar ulama Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad Khatib dalam mazhab al-Imam Syafi'i menolak, mengatakan bahawa
duit tidak termasuk item ribawi. Itu qaul yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Maknanya tuan-puan, kalau kita nak tukar di money changer, kalau delay akan berlaku ribal yadi. Mazhab mana? Maliki, Hanafi dan juga pendapat sebahagian daripada pengikut Imam Syafi'i. Settle. Jadi tak berlaku kekeliruan dan konflik di antara kumpulan kita. Ada setengah duk bertelagah tuan-puan. Yang ni kata riba, ni kata tak riba. Riba, tak riba. Sampai esok tak selesai. Sebenarnya riba, ya. Tak riba, ya. Sebab ada ulama yang mengatakan yang sebagian besar tak riba. Kenapa? Duit tidak item ribawi. Itu kena ingat item ribawi dua saja. Baik, settle. Apa dia? Akak. Hutan dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Hutan ni kalau kita tak selesaikan dalam majlis akad, tak serah dalam majlis akad, adakah jadi hutan? Tak semestinya jadi hutan. Jadi hutan ni tuan-puan, dia kena ingat balik, kita pelajar jual beli, beza di antara jual beli cash dan jual beli hutan. Ini besok ni kita akan tekankan, sebab besok ni hutan, bukan jual beli hutan. Ini orang keliru ni. Di Malaysia ni tuan-puan, yang kelirunya sebab majoriti kita meninggalkan muamalah sehingga kita tak faham jual beli hutan dengan hutan. Kita jual beli hutan kereta. Apabila berlaku jual beli hutan, duit dengan kereta tidak ada item ribawi. Dan kita pula bukan berhutan kereta. Kita jual beli hutan. Maka jual beli hutan tidak berlaku riba walaupun dengan nilai yang tinggi. Kalau tuan-puan beli kereta itu cash 70. Kereta arus tuan-puan cash 70. Tapi tuan-puan beli hutan 5 tahun, 7 tahun, dia akan jadi 110. Maka 110 kita akad hutan. Bukan akad kita akad jual beli hutan, bukan akad hutan. Maka akad jual beli hutan dengan harga 110k tidak berlaku sebarang unsur riba. Kenapa? Kerana riba hutan berlaku dalam akad hutan sahaja, tidak akad jual beli hutan. Tu duk pening tu. Jual beli hutan dengan hutan dia tak tahu lagi. Saya berhutan air ni bang. Berhutan air Ustaz. Pelik juga. Ambil. Tak nak berhutan. Nak berhutan duit. Air ni. Dia duk faham berhutan duit. Dia makin sempit tuan-puan. Sebab itulah dia ilmu Islam ini, kata para ulama, seperti ekor biawak. Ekor biawak dekat bontot dia besar, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Hujung sekali tirus dia panggil. Mana kecil sangat. Itulah dia ilmu Islam. Dulunya hutan orang faham secara menyeluruh, asalkan malun, asalkan harta boleh hutan. Saya hutan kereta ustaz, saya hutan buku ustaz, saya hutan air ustaz, saya hutan duit ustaz. Boleh? Boleh. Tapi makin lama makin hilang, tinggal duit. Hutan refer duit, hutan refer duit. Nak hutan nasi tak boleh. Kenapa? Ada ke orang hutan nasi? Pelik lah ustaz ni, dia yang peliknya. Hutan nasi dia pelik. Dia kata orang hutan duit je ustaz. Sudah. Nak buatan duit je dia kata. Maknanya skop syariat itu makin mengecil. Jual beli kereta dengan berhutan kereta lain. Kalau saya hutan kereta Abang Zaki, keretanya Innova, saya boleh bayar dengan apa? Dengan dua. Pertamanya dengan nilai, yang keduanya dengan kereta. Abang Zaki kata, boleh ustaz nak hutang kereta saya Innova ni, ustaz kena bayar dengan harga dia sebiji Innova baru. Boleh? Saya kata boleh. Sebab saya setuju. Adakah berlaku riba? Tidak. Kenapa? Kerana riba hutan ada syarat dia. Syarat dia besok. Hari ni tu baru intro. Abang tanya tadi, kalaulah tak selesai
Memang tak selesai lagi nak azan dah. Kalaulah tak selesai dalam majlis akad, adakah dinamakan hutang? Tidak. Ingat tuan-puan, hutan dia beza, mudah kata kunci. Satu je tuan-puan, ingat. Apa beza hutan dengan cash? Bukan beza pada praktikal, tidak. Biasanya tuan-puan kita nampak pada praktikal, tidak. Beza pada lafaz. Kenapa? Ulama sebut di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah bagi kitab apa namanya Fathul Mu'in. Di dalam hasyiahnya, beza hutan dengan cash ialah lafaz. Kenapa? Kerana hutan ciri bagi lafaz. Ciri bagi lafaz. Apabila di dalam lafaz kita nyatakan hutan, maka jadi hutan. Walaupun setengah jam kita bayar. Tetapi kalaulah dalam lafaz itu tidak nyatakan hutan, dia akan auto jadi cash. Walaupun petang baru bayar. Adakah wajib bayar segera? Tidak. Menjadi tanggungjawab pembeli untuk membayar barang yang dia ambil. Tu dia panggil, kita dah pernah belajar dulu, nama dia ialah mabit fi dhimmah. Dia panggil itu saman fi dhimmah. Harga tu tak bayar segera. Apa nama harga itu? Duit yang kita tak bayar segera. Tak dinamakan hutang. Dinamakan jual beli cash, tetapi menjadi tanggungjawab pembeli untuk membayar. Bila bayar? Kalaulah penjual tuntut segera, wajib bayar segera. Contohnya, abang beli gula, duit tak ada lagi. Penjual kata RM3 sekilo, apa ni, RM3.50 dia kata sekilo. Mana-mana wajib bayar segera. Saya tak ada lagi. Tak ada, tak boleh. Barulah kita tukar akad hutang. Tetapi kalau dia kata apa nama ini, kita tak nyata hutang, kita kata sat lagi boleh tak saya bayar? Boleh. Adakah nama hutang? Tidak. Kenapa tak nama hutang? Kerana kita tidak berlafaz dengan hutang di dalam lafaz tersebut. Itu beza dia. Bukan beza pada praktikal, lambat hulur, tetapi beza pada lafaz. Tetapi tuan-puan, hutang ini, tetapi jual beli yang ada item ribawi ini, dia tak boleh delay. Ni ingat, tak boleh delay. Kalau jual beli dengan duit boleh delay. Tuan-puan beli apa nama ini, beli air sekejap lagi, duit tak bawa, ambil air dulu buat balik, ataupun ambil beras dulu buat balik, ambil gula dulu buat balik, tak berlaku serah menyerah dalam majlis akad, dan tak minta hutang. Adakah berlaku riba? Asalnya riba, tapi oleh kerana item ribawi tidak ada. Kenapa? Air, ya item ribawi, tetapi duitnya tidak. Kan dia nak sama, maka tidak menjadi riba. Itulah tuan-tuan yang perlukan masa sedikit. Kenapa? Kerana dia pening. Biasa saya belajar tempat lain, dia kata, ustaz, kan item ribawi tu, ustaz ni pening dah. Dia kata, saya pula pening. Saya kata, mana item ribawi tu Haji? Tu air, item ribawi. Ustaz tiba-tiba balik ambil duit dulu, tak berlaku serah dalam majlis akad. Riba lah tu. Dia ajar kita pula. Pandai tu tuan-puan. Sebab dia nampak air ni kan item ribawi, makanan. Tetapi rupanya dia tak perasan yang saya dah jelaskan di awal tadi. Saya kata mesti sama item. Makanan mesti sama makanan. Jenis sama jenis. Saya kata nak tukar dengan apa tu Haji? Tukar air dengan duit lah. Duit itu apa dia? Duit tu duit. Tak item dah. Baru tu dia faham lah. Tuan-puan jangan sama pula. Nampak abang mi berkeruk tu. Jadi item ni dia kena sama. Kalau kita tukar duit dengan air, satu je ada item ribawi. Makna air tu item ribawi. Tapi belah pembeli duit. Duit tidak item ribawi. Belah qaul yang muktamad. Tetapi kalau qaul yang dhaif pun dia tak sama. Baik saya tuan-tuan, kita ekspreskan sebab kita dah azan. Ada satu lagi. Yang ketiga. Okey, settle. Ribal yadi, ingat tuan-puan, nama ribal yadi ni delay serah dalam majlis akad. Sama ada delay serah itu nama dia ialah barang, ataupun delay duit, tak boleh. Delay saman, harga, tak boleh. Dua-dua tak boleh delay, mesti serah menyerah. Itu dia panggil yadan biyadin. Nabi kata, mula daripada hadis selalu kita baca, la tabi'az zahaba bil zahabi walal wariqa bil wariqi walal burra bil burri walal tamra bit tamri walal milha bil milhi illa sawaan bisawain. Melainkan sama dengan sama. Yadan biyadin. Maksud serah biyadin dengan terima. Ini Nabi dah tetapkan.
Dan last sekali tuan-puan, nama dia adalah riban nasai. Ini pun agak perlukan masa untuk faham. Tapi mudah je saya bagi kata kunci. Apa dia nasa? Nasa ini dalam kitab disebut lambat serah. Tadi delay sama. Ya, ini tempat kekeliruan. Sebenarnya nasa ni tuan-puan, maksud apa nasa? Maksud lambat di sini menyatakan hutan di dalam lafaz. Tak boleh berhutan kalau sama jenis. Ada juga yang tidak dibenarkan hutan. Kalau emas dengan emas tidak dibenarkan hutan. Kalau perak dengan perak tidak dibenarkan hutan. Kalau beras dengan beras tidak dibenarkan hutan. Tukar, jual beli, tukar sesama item dan sesama jenis item. Tak dibenarkan tukar. Emas dengan emas tak ada boleh. Sebab apa? Kalau tukar yang menyatakan dalam akad itu hutan, maka jadi riba, bukan riba qardi, riba nasai. Qardi ni riba hutan. Ini riba yang menyatakan dalam jual beli itu hutan. Tetapi kalau jual beli duit, jual beli emas dengan duit, ini ramai orang tanya, Ustaz, boleh tak saya nak jual beli emas secara hutang? Saya kata boleh sekiranya bukan bayar dengan emas. Kalau emas dibayar dengan emas, tidak dibenarkan hutang. Tetapi kalau emas dibayar dengan duit, boleh berlaku hutang dalam mazhab kita. Dalam mazhab Hanafi tak boleh. Okay, saya last kali tuan-puan formula kedua. Apa dia formula kedua? Formula kedua tuan-puan, dia panggil sama item dan berbeza jenis. Sama item, makanan sama makanan, tapi berbeza jenis. Apa dia jenis? Beras dengan beras sama jenis. Beras dengan gandum, itu berbeza jenis. Apabila dia berbeza jenis tuan-puan, maka dia hanya dua riba aja berlaku. Riba al-fadli tak berlaku. Apa dia? Riba liadi dengan riba nasa'. Riba liadi dengan sebab delay, riba nasa' dengan sebab menyatakan hutang. Baik, settle. Last kali apa solusinya tuan-puan? Solusinya kalau tuan-puan nak trade in emas dengan emas, ada tiga solusi, ada tiga akad. Ada tiga akad. Yang disebut dalam kitab ini ada dua. Mana dia sebut? Yang pertama, kita habiskan sampai bawah tu tuan-puan, kita nak berhenti di bawah tu. Okey, yang dia sebut solusi dia ialah yang pertamanya bahawa menhebah. Itu solusi pertama. Bahawa hebah oleh tiap-tiap daripada yang membeli dan yang menjual akan haknya bagi taulannya. Atau solusi kedua, akad yang kedua, atau diberi hutan oleh tiap-tiap daripada keduanya, yakni penjual dan pembeli akan taulannya. Penjual hebah kepada pembeli, penjual hutan kepada pembeli, pembeli hutan kepada penjual. Kemudian diibrakkan kedua-dua itu hutan. Solusi kedua. Apa kesimpulan tuan-puan? Saya nak ringkaskan. Besok kita sambung. Dan setengah daripada riba itu riba hutan. Besok. Baik, ada tiga solusi tuan-puan. Saya sebut dua dulu. Saya sebut dua cara untuk trade in emas dengan emas. Kalau tak kena cara, dia akan jadi riba. Emas dengan emas, riba al-fadli. Sebab emas dengan emas tak sama timbangan, tak sama kualiti. Tak sama jenis, tak sama kualiti. Emas lama dengan emas baru, kualiti tak sama, kuantiti tak sama, walaupun jenis sama. Dia kena tiga ni sama. Kuantiti kena sama, gram, berapa gram, sama gram. Dan juga jenis emas sama emas, 999. 999 tu bomba. 916. Satu lagi 91. 999. 999. Oh, bukan 919. Oh, bukan. Oh, betul dah. Nah, bukan bomba tu kan. Jam lama cuti. Siapa emas tak ingat tuan-tuan. Kita tak ingat apa kita kan jarang beli emas. Jadi terlupa tu. Baik. Emas ni tuan-tuan, jenis dia kalau 916 kena sama jenis. Kalau 999, poin dia ada ban. Poin 9. Oh, tu beza dekat talian kecemasan tu. Kena sama. Tapi kena tiga tuan-tuan. Sama gram, sama jenis, sama kualiti.
Kalau tak sama 3 unsur ini, 3 aspek ini, akan jadi ribal fadli. Apa solusinya tak nak jadi ribal fadli? Kan orang perempuan ni rantai lama, nak pilih rantai baru, dia tolak rantai lama, dia tambah duit saja. Tidak sah jual beli tersebut. Jual beli yang sah ada 3. Pertamanya ialah akad jual beli yang sebenar, dia panggil bai'ul hakiki. Solusi yang kedua, salin hebah menhebah. Solusi yang ketiga, salin hutan menhutan dan summa ibra', dan kemudian salin ibra' menibra' antara satu sama lain. Baik, kita pergi yang pertama dulu. Yang pertamanya tuan-puan ialah bai'ul hakiki, jual beli yang sebenar. Bagaimana cara dia? Orang perempuan kita, dia nak emas baru, dia jual dulu yang lama, settlekan jual beli yang lama. Tokai Cina kata yang lama ini harga 2,000, settlekan dulu. Okey, saya jual dulu 2,000. Terima duit, pegang duit. Nampak macam renyah lah sedikit. Tak apa, ini salah satu solusi saja. Kemudian kita nak beli yang baru, tanya tokai yang baru ni berapa? Yang baru ni 3,000. Kita tambah 1,000 lagi. Kita akad jual beli yang baru 3,000. Jual beli yang biasa. Ambil yang baru, saya belilah emas ini dengan harga 3,000. Settle. Dia panggil jual yang baru dulu, jual yang lama dulu, kemudian beli yang baru dengan duit yang kita terima. Settle. Yang kedua, dia sebut dalam kitab kita ni, hebah. Yang lama ni kita tak nak jual pada dia, kita hebah kepada Cina. Ni toke saya beri. Hebah dia bukan tahu apa. Saya beri. Dia kata baguslah you beri, kasih air ke? Tak apalah, dia kata kasih air. Air jual kat you ini. Mampu kita. Tu dah bagi dah, ni dia jual harga real. Cakap kat dia, toke bagilah kat saya. Mana boleh, dia kata harga tak sama mah. Macam mana kita nak buat? Asal dianya, kalau harga sama, kita boleh hebah menhebah. Ni dia tak boleh salin hebah menhebah kalau harga tak sama. Kita hebah yang lama, yang baru ni harga tak sama. Mana boleh dia nak hebah kepada kita sebab harga tak sama. Kita kena tambah. Maknanya tuan-puan, kita just hebah kepada dia, dan yang ni kita beli dengan harga berapa yang balance. Jangan akad total. Contoh dia kata, okey, yang ni harga 3,000. Tetapi nilai yang kita hebah kepada dia 2,000. Bermakna kita mesti tambah 1,000. Ingat, 1,000 kita tambah, kita mesti akad jual beli 1,000 sahaja yang baru. Sebab dia nak hebah yang baru kepada kita, dia tak boleh nak hebah. Dia kata sebab tak sama, you kena tambah 1,000. Kita nak tambah 1,000 itu, nak tambah atas apa? Boleh tambah atas hebah, dan boleh juga berlaku atas jual beli. Dia jual kepada kita dengan harga 1,000 sahaja. Baik, settle. Yang ke solusi yang ketiga. Kalau tuan-puan pening boleh tanya besok balik. Jangan tanya hari ni, sebab kita dah lewat. Kalau tanya pun tak layan dah. Yang ketiga, hebah dia hutan thumma ibra. Dia panggil aqdul qardi thumma al-ibra. Akad hutan, kemudian salin ibra. Bukan begok, ibra. Abang mi ingat begok ah. Ibra ni makna apa? Makna dia kita lepas hutan. Jarang tuan-puan, terma ni dah hilang. Ibra ini satu term di dalam muamalat mazhab kita, tapi dah hilang dah. Kita guna, cuma hilang terma. Ban, hutan abang dengan saya 1,000. Abang ingat? Tak ingat Ustaz. Kalau tak ingat abang ibra kat saya. Apa ibra tu? Abang halalkan. Kita kan istilah halal. Abang kira halal lah. Halal. Makna saya tak payah bayar. Itu ibra. Maknanya saya lepas atas ibra ni, saya lepas hutan saya gugurkan tanggungjawab ustaz bayar atas saya. Ustaz tak perlu bayar. Tu dia mana ibra. Makna lepaskan tanggungjawab orang lain membayar hutan kepada kita. Pahala dia besar tuan-puan. Pahala dia besar, dia sunat, bahkan afdal. Kalau tuan-puan ada hutang banyak-banyak, ibrak lah. Dia kata, Ustaz, saya tak nak ibrak, saya nak tuntut di akhirat. Saya nak pahala di akhirat. Hebat juga dia. Kawan saya berhutang dengan saya, tuan-puan. Ada yang 10K, ada 20K, ada yang tipu pula tu. Saya tak akan halal kepada dia. Kenapa? Saya nak tuntut di akhirat. Tak apalah, tuntut akhirat Allah beri peluang pada kita. Cuma kalau nak lumayan lagi, ibrak sekarang. Di akhirat pahala besar.
pahala dia besar. Tapi payah nak buat. Hak besar tu payah. Besar tu payah. Baik. Macam ni Tuan. Emas lama kita hutankan kepada Cina, Tokey tu. Kemudian Tokey tu hutankan kepada kita emas baru. Payah sikitlah nak kena deal dengan dia. Cuma nak kira solusi sahaja. Kalau boleh buatlah. Tapi paling simple sekali solusi yang kedua tadi. Kita heboh dulu, kemudian kita bayar, kita akad jual beli yang baru. Beritahu Tokey you hutankan kepada saya. Dia kata hutang. Deal dah dulu, pada dia tak terkejut. Lepas tu salin ibrak. You tak perlu bayar hutang saya pula ibrak kepada hutang you, dan saya juga tak payah bayar hutang dia. Makna apa? Makna selesai. Kita dapat emas baru, dia dapat emas lama. Tetapi nilai yang sama. Kalau nilai berbeza, dia pun tak nak kena tambah juga tuan-puan. Kalau nilai berbeza, tak boleh buat ibrak juga. Tak boleh buat hutang juga. Kena buat solusi kedua. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan besok kita akan sambung akad hutan, akad riba hutan. Besok riba hutan, riba dalam pembelian kereta, dan kita tengok riba di dalam transaksi jual beli rumah besok. Dan alternatifnya macam mana untuk mengelakkan daripada transaksi jual beli kereta dari riba, dan juga transaksi jual beli rumah riba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna min 'ibadika as-salihin waj'alna min 'ibadika al-mutatahhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.